Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kekuatan dan kesihatan kepada saya untuk terus menghasilkan video berkaitan dengan gangguan makhluk halus. Dalam video yang lepas, saya telah kongsikan apakah yang dikatakan dengan hantu raya ataupun hantu beruk, kenapa ada orang sanggup untuk membelanya, dan apakah amalan ataupun barang-barang yang menyebabkan seseorang itu didampingi oleh hantu raya. Pada kali ini, saya akan sambungkan dengan isu yang berkaitan dengan hantu raya ataupun hantu beruk tersebut, tetapi lebih fokus kepada yang pertama, bagaimana hantu raya ataupun hantu beruk tersebut boleh turun kepada ahli keluarga ataupun dikenali sebagai saka hantu raya. Yang kedua, apakah tanda-tanda ataupun simptom-simptom yang boleh dijadikan rujukan untuk mengetahui seseorang itu telah didampingi oleh hantu raya ataupun hantu beruk tersebut, ataupun ia telah menerima saka hantu raya ataupun hantu beruk tersebut. Sila tonton video ini sehingga tamat. Semoga perkongsian ini akan memberi tuan-tuan pengetahuan awal yang boleh digunakan sebagai panduan dalam menilai sama ada tuan-puan ataupun ahli keluarga tuan-puan telah menerima saka hantu raya atau hantu beruk tanpa disedari ataupun disedari. Semoga video ini memberi manfaat kepada tuan-puan, insya-Allah. Sebagaimana yang disebutkan sebelum ini, pertamanya saya akan kongsikan bagaimanakah hantu raya ini ataupun hantu beruk ini boleh turun kepada ahli keluarga yang akan dikenali sebagai saka hantu raya ataupun saka beruk. Secara umumnya, saka hantu raya ini hanya akan turun kepada anak ataupun cucu lelaki sahaja. Ini sesuai dengan sifat ataupun cara ianya digunakan oleh pemilik asalnya. Saka hantu raya atau hantu beruk ini boleh berlaku dalam dua keadaan, sama ada disedari ataupun tidak disedari. Bagi memudahkan penerangan, saya akan memberi penerangan berdasarkan dua situasi tersebut. Bagi keadaan yang pertama, saka hantu raya ataupun hantu beruk tersebut turun secara disedari. Yang pertama, apabila anak ataupun cucu kepada pemilik hantu raya bermimpi ada orang ingin memberikan mereka amalan-amalan tertentu ataupun barang-barang tertentu di dalam mimpi tersebut, yang mana amalan ataupun barang-barang tersebut merupakan perantaraan antara pemilik dengan hantu raya tersebut. Jika ia terima amalan ataupun barang-barang tersebut di dalam mimpi, ianya secara tidak langsung telah pun menerima saka hantu raya ataupun hantu beruk tersebut. Yang kedua, pemilik hantu raya tersebut mungkin memanggil cucunya ataupun anak-anaknya dan menawarkan mereka amalan-amalan ataupun barang-barang milik mereka kepada anak-anak ataupun cucunya semasa mereka masih ada. Biasanya mereka akan pesan kepada anak ataupun cucunya, apabila mereka terima barang-barang ataupun amalan-amalan tersebut, mereka hendaklah menjaga barang-barang ataupun amalan tersebut dengan baik, dan apabila mereka tua nanti, barang-barang tersebut ataupun amalan-amalan tersebut hendaklah diserahkan kepada anak cucu mereka pula. Yang ketiga, apabila keadaan di mana pemilik hantu raya telah tua, mereka telah uzur, badan sudah pun lemah, mereka hanya terbaring di atas katil dan biasanya akan hanya tinggal tulang dan kulit. Manakala untuk urusan menjaga kebersihannya seperti untuk memandikannya atau untuk urusan buang air dan sebagainya menjadi sukar kerana ia tidak boleh bergerak dan memerlukan seseorang atau beberapa orang untuk mengangkat ia ke bilik air. Dan keadaan ini akan menimbulkan kesukaran kepada ahli keluarga. Pada masa tersebut akan ada salah seorang daripada ahli keluarga yang terpaksa menerima ataupun dipaksa menerima amalan ataupun barang-barang daripada pemilik tersebut supaya pemilik tersebut boleh pergi dengan senang. Walau bagaimanapun kita hendaklah yakin bahawa ia berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, ada juga keadaan di mana pemilik hantu raya tersebut apabila mereka berumur, hantu raya tersebut mula mengacau beliau yang mana ia menjadi sukar untuk tidur malam. Ia berjalan mundar dan mandir dalam rumah ke sana kemari dan ada kalanya telah pun nyanyi dan mereka buang air besar ataupun air kecil dalam rumah di rata-rata tempat. Ini menyebabkan ahli keluarga sukar untuk menjaga mereka kerana mereka terpaksa berjaga sepanjang malam. Bagi mengatasi masalah tersebut, biasanya akan ada salah seorang ahli keluarga yang terpaksa ataupun dipaksa untuk menerima amalan ataupun barang-barang daripada pemilik tersebut supaya ianya tidak mengganggu pemilik tersebut lagi. Biasanya selepas orang menerima amalan ataupun barang-barang daripada pemilik hantu raya tersebut, ianya boleh tidur dengan tenang ataupun ianya boleh berada dalam rumah dengan tenang. Dan ada juga yang lebih menyedihkan di mana anak-anak ataupun cucu-cucu lelaki pemilik hantu raya tersebut tidak mahu menerima
menerima amalan ataupun barang-barang daripada pemilik hantu raya, ataupun pemilik hantu raya tersebut tidak memiliki anak ataupun cucu-cucu lelaki. Oleh itu terpaksalah menantu lelaki yang menerimanya ataupun dipaksa menerimanya, dan keadaan ini amat menyedihkan kerana ia menerima dalam keadaan dia tidak reda dan terpaksa menanggung kesusahan daripada perbuatan orang yang terdahulu. Bagi keadaan yang kedua, iaitu di mana keadaan di mana saka hantu raya tersebut turun tanpa disedari. Yang pertama, pemilik hantu raya tersebut semasa ia masih hidup memberi barang-barang persendiriannya kepada anak ataupun cucunya. Antara barang-barang tersebut ialah seperti barang-barang senjata besi seperti keris, badik, lembing, lawi ayam dan seumpamanya. Yang lainnya seperti batu permata, cincin, geliga, teras kayu, kain kuning, kertas-kertas amalannya dan seumpamanya. Apabila anak-anak ataupun cucu-cucu menerima barang-barang tersebut, secara tidak langsung barang tersebut telah berpindah kepada anak-anak ataupun cucu-cucunya. Apa yang berlaku apabila mereka memberi barang-barang tersebut, mereka tidak menceritakan apakah yang ada bersama dengan barang-barang tersebut. Ini menyebabkan anak ataupun cucu mereka tidak mengetahui bahawa mereka telah menerima saka hantu raya tanpa disedari. Yang kedua, apabila pemilik hantu raya tersebut meninggal dunia, anak ataupun cucu-cucunya datang ke rumah dia dan mengambil barang-barang persendirian miliknya. Barang-barang yang dimaksudkan ialah barang-barang seperti senjata besi, cincin dan seumpama yang telah kita sebutkan tadi, yang mana mereka ambil dan bawa balik tanpa mereka sedari bahawa mereka telah membawa balik bersama penjaga pada barang-barang tersebut. Dan lama kelamaan hantu raya tersebut akan mendampingi anak-anak ataupun cucu-cucu pemilik hantu raya tersebut. Keadaan ini akan berterusan seperti biasa sehinggalah mereka menghadapi masalah, dan apabila mereka menyedarinya, keadaan telah pun agak terlambat dan memerlukan mereka membuat rawatan berkenaan dengan gangguan hantu raya pula. Dan apabila mereka membuat rawatan, barulah mereka sedar bahawa perkara tersebut berpunca daripada barang-barang yang mereka ambil daripada pemilik hantu raya yang sebelum ini. Yang ketiga, ada juga anak ataupun cucu yang mana terlalu rapat dengan pemilik hantu raya semasa mereka hidup, yang mana pemilik hantu raya tersebut amat menyayangi cucu ataupun anak-anak tersebut, dan keadaan ini menyebabkan hantu raya tersebut menjadi selesa dengan anak ataupun cucu tersebut. Apabila pemilik tersebut meninggal dunia, hantu raya akan mencari anak-anak ataupun cucu-cucu yang selalunya berada rapat dengan pemiliknya, dan anak-anak ataupun cucu-cucu tersebut tidak menyedari bahawa mereka telah pun menerima saka hantu raya secara tidak disedari. Dari pengalaman saya sebagai perawat, kebanyakan pesakit yang mengalami gangguan hantu raya ataupun saka hantu raya, apabila kita ceritakan keadaan ini, mereka terkejut. Ini kerana kebanyakan daripada mereka tidak menyedari bahawa mereka telah menerima hantu raya ataupun saka hantu raya tanpa mereka sedari. Oleh itu, saya rasa amat sesuai jika saya kongsikan cara-cara untuk menilai adakah kita ataupun anak kita, keluarga kita telah menerima saka hantu raya ataupun saka hantu beruk tanpa disedari ataupun disedari. Dengan pengetahuan awal ini, kita boleh mengambil langkah awal untuk merawatnya supaya ia tidak lebih lama berada dalam keluarga kita. Ini kerana lagi lama ia berada dalam keluarga kita, lagi sukar untuk kita rawatkan. Untuk memudahkan perbincangan, saya akan pecahkan kepada dua kategori, iaitu kategori orang dewasa dan kategori kanak-kanak dan remaja. Yang pertama, kita fokuskan kepada kategori orang dewasa dahulu. Biasanya bila kita sebut dewasa ini, umurnya antara 50 ke atas. Yang pertama, orang yang menerima saka hantu raya atau hantu beruk ini, biasanya ia sukar untuk menerima pendapat orang. Ia suka berbahas dengan orang. Hanya pendapat dia sahaja yang betul. Apa yang dia cakap itulah yang mesti dibuat. Yang kedua, panas barannya makin menjadi-jadi. Jika dengan anak ataupun isteri, dimaki hamun adalah perkara yang biasa. Disumpah seranah dan sebagainya. Perkara kecil pun boleh jadi benda yang besar. Tetapi jika dengan orang lain, tidak menjadi masalah. Yang ketiga, mereka mula sukar untuk tidur malam. Ada kalanya mereka terpaksa mundar mandi dalam rumah dan akan menimbulkan kemarahan kerana mereka tidak lena. Sedangkan esoknya mereka hendak pergi kerja, dan apabila badan letih, tidak cukup tidur, mereka akan menjadi lebih sensitif. Yang keempat, terdapat perubahan dalam diri mereka dari segi membuat amal kebajikan. Sebelum ini mereka selalu solat awal, solat berjemaah di surau atau masjid, membaca Quran dan seumpamanya. Apabila mereka terkena gangguan saka ini, mereka mula menangguh solat jemaah di masjid ataupun surau makin kurang, membaca Quran pun makin jarang-jarang, nak buat kebaikan pun makin berat. Yang kelima, mereka akan mula berasa sakit atau rasa berat di belikat ataupun di pinggang, yang mana kadang-kadang mereka akan sukar untuk berdiri. Yang keenam, ada juga yang tidak membenarkan anak-anak mereka masuk dalam bilik semasa ketiadaan mereka. Ini kerana mereka takut saka yang ada dalam bilik mengganggu anak ataupun cucu mereka semasa mereka tiada. Yang ketujuh, ada juga keadaan di mana apabila mereka dengar bunyi gendang ataupun serunai orang bersilat, mereka akan rasa hendak bersilat dengan sendirinya, walhal mereka tidak belajar pun bersilat ataupun mereka amat minat untuk bersilat. Yang ke-8,
badan pemilik saka hatu raya ini menjadi kurus walhal mereka makan banyak. Ini kerana makanan yang mereka makan itu dikongsikan dengan makhluk halus tersebut. Yang kesembilan, ada juga keadaan di mana semasa mereka terlantar di atas tilam, badan mereka menjadi panas. Apabila dilapkan dengan tuala basah, sekejap je kain akan kering, tetapi badan mereka tetap panas. Ini kerana mereka dihimpit oleh saka hatu raya tersebut. Bagi kategori kedua, iaitu kanak-kanak ataupun remaja. Yang pertama, kanak-kanak tersebut sama ada anak ataupun cucu pemilik hantu raya mempunyai sikap ataupun perangai seperti pemilik hantu raya tersebut. Ya, seperti baran, suka terima pendapat orang lain, suka berbahas dengan orang, tidak menerima pendapat orang lain dan sebagainya. Yang kedua, kanak-kanak tersebut atau remaja tersebut ada kalanya melawan cakap ibunya. Dia hanya takut pada bapanya sahaja. Ada kala berlaku di mana mereka menyumpah ibunya dengan kata-kata yang tidak sedap didengar. Walhal mereka ni sebenarnya tidak begitu apabila mereka tidak ada gangguan. Dan ada yang saya jumpa, anak-anak tersebut adalah sebahagian daripada sekolah agama ataupun daripada pusat tahfiz. Mereka mempunyai seolah-olah dua watak. Satu watak orang yang baik dan satu watak lagi seorang yang pemarah ataupun tidak dengar kata. Yang ketiga, ada juga kita jumpa kanak-kanak tersebut amat meminati silat dan ada yang menyertai kelab silat di sekolah tanpa memberitahu ibu bapanya. Walhal dia tak pernah melihat ibu bapanya ataupun atuknya bersilat. Apabila kita tanya mereka, mereka kata dia cukup berminat dengan bidang silat ini, tak tahu kenapa. Tetapi apabila kita tanya ibu bapa mereka, ada tak ibu bapa mereka ataupun atuk-atuk mereka terlibat dalam bidang persilatan, dan kebiasaan yang kita jumpa adalah itulah keadaannya. Yang keempat, kanak-kanak ataupun remaja tersebut tiba-tiba jadi malas untuk belajar. Daripada seorang yang rajin, tiba-tiba jadi malas untuk belajar, berat untuk ke sekolah, berat untuk buat ulang kaji dan sebagainya. Ada juga yang berlaku kanak-kanak atau remaja tersebut berat untuk solat, berat untuk membaca Quran. Walhal sebelum ini mereka amat rajin untuk solat dan membaca Quran. Jika tuan-puan ataupun anak tuan-puan, cucu tuan-puan ada tanda-tanda tersebut, saya sarankan supaya tuan-puan segeralah rawat mereka. Ini kerana jika dibiarkan lagi lama, lagi sukar untuk kita buang saka hantu raya atau saka beruk ini daripada mereka. Itu sahaja perkongsian saya pada kali ini. Insya-Allah akan ada lagi perkongsian pada masa akan datang. Bagi mengelakkan tuan-puan tertinggal video daripada saya sarankan supaya tuan-puan tekan butang subscribe dan butang loceng. Jika ada video baru, insya-Allah tuan-puan akan mendapat notifikasi. Jika video ini bermanfaat, saya mohon tuan-puan like dan share agar ianya juga dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jika tuan-puan mempunyai sebarang pertanyaan, ingin perkongsikan pengalaman, ingin penjelasan lanjut, tuan-puan bolehlah type dalam ruangan komen, tetapi berikan saya sikit masa untuk menjawab, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.